Attack on Zombie Apocalypse. Assalamualaikum, hai, selamat pagi kepada semua murid-murid cikgu. Okey, semoga berada dalam keadaan yang sihat walaupun di mana saja anda berada. Okey, jadi kita teruskan dengan kelas PDPR kita. Jadi sebelum tu seperti biasa, saya akan kongsikan dulu mutiara kata. Apa kata-kata hikmah untuk hari ini? Okey, tidak ada insan suci. Maksud dia suci tu maksud dia tidak berdosa lah, okey, yang tidak mempunyai masa lampau. Okey, maksud dia mungkin dulu dia pernah berdosa. Mungkin dulu dia tak pandai. Okey, mungkin dulu. Okey, dan tidak ada insan yang berdosa ataupun yang tidak pandai yang tidak mempunyai masa depan. Maksud dia mungkin hari ini dia berdosa. Dia ada buat kesalahan bukan berdosa. Maksud dia ada buat kesalahan, mungkin dia tak pandai. Tapi masa depan insya-Allah dia menjadi pandai. Kita tak tahu. Itu masa depan kita tak ada tentu. Okey, kita boleh berubah. Okey, setiap orang, semua orang Allah bagi satu kekuatan yang boleh mengubah diri sendiri jika dia nak. Okey? Okey, itu saja. Jadi kita teruskan kepada pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung kepada topik jisim, iaitu kita pergi kepada darab dan juga bahagi jisim. Okey, standard kandungannya adalah 5.2.2, di mana apa yang kita harapkan, saya harapkan kita hari ini kita sama-sama dapat belajar bagaimana untuk menyelesaikan ayat matematik, operasi bergabung, darab dan bahagi jisim melibatkan unit gram dan kilogram. Okey, untuk menguatkan lagi kelas kita pada hari ini, eloklah kita sama-sama merujuk kepada buku teks. Okey, matematik, muka surat 186 dan 187. Okey, jadi hari ini saya nak bawa kamu ke dalam hutan. Okey, nak tengok apa? Jom kita sama-sama. Jom kita masuk dalam hutan, kita melihat singa. Okey, kita nak melihat singa hari ini, jadi kita kena perlahan-lahan nanti singa nampak kita. Okey, hari ini saya terpaksa menyamar menjadi gorila gorila, dan saya akan sembunyi di semak-semak. Okey, itu selingan. Okey, sekarang kita pergi kepada topik kita, darab dan juga bahagi jisim. Okey, darab dan juga bahagi jisim. Macam mana kita nak tahu operasi darab? Macam mana kita nak tahu operasi jisim? Okey, kita tengok sini. Situasi yang pertama, ayah membungkus semula 2 paket beras 10 kg kepada 8 paket kecil. Berapakah jisim dalam gram setiap paket kecil itu? Okay, lihat di sini ada 2 bungkus beras, setiap bungkus ini ada 10 kg. Okey, kemudian dia nak bungkus kepada 8 paket kecil. Jadi macam mana kita nak tahu? Mula-mula sekali ialah, okey, macam mana kita nak tahu ini adalah operasi darab? Okey, kita tengok sini. Yang pertama sekali ialah dia kata dia membungkus 2 paket beras 10 kg. Okey, berapa jisim? Okey, bila 2 paket, maksudnya kita tahu bahawa beras ini sama dia punya jisim dia. Okey, jadi kita nak tahu jumlah dia lah kita kena darabkan dia. Sebab tu kalau yang matematik kita kena darabkan dia. Okey, kemudian macam mana pula kita tahu dia bahagi? Ni, kepada 8 paket kecil dan berapa jisim dalam gram setiap. Bila ada pekan setiap merujuk kepada 1. Bila 1, dia adalah bahagi. Sebab tu belakang dia adalah bahagi. Okey, sebab tu dia bahagi. Okey, kalau situasi macam ni pun, dia boleh juga menjadi tambah sebenarnya sebab dia nilai yang sama ataupun dia kuantiti yang sedikit. Okey, dia pun tambah boleh. Tapi kita nak tekankan kepada darab. Okey, kalau tambah, kalau setakat 2 paket bolehlah. Kalau 100 paket, takkan nak tambah satu-satu kan. Sebab tu dia buat guna operasi darab. Jadi bila kamu darab bahagi,
Kamu akan dapat nilai dia. Okey, macam ini dia nak plot dalam gram dalam gram. Jadi saya lebih suka guna cara buku teknik lah. Kita tukarkan dulu dia ni kepada gram sebab soalan dia nak dalam gram. Okey, dah selesai yang tu baru kita selesaikan dia dan kita akan dapat nilai dia sebanyak ini. Lebih mudah. Tetapi saya tekankan lagi sekali dalam setiap mana kelas yang ada, yang kelas yang saya buat ialah terpulang kepada kamu. Ini sekadar cadangan. Okey, kamu boleh guna pakai. Kamu nak guna darab dulu pun tak ada masalah. Kamu tak nak tukar unit dulu pun tak ada masalah. Kamu boleh selesaikan dulu. Okey, dia tidak menjadi isu. Okey, jangan kata pula, oh cikgu suruh buat ini, tak. Untuk saya fleksibel. Okey, kamu boleh ikut mana-mana yang sesuai. Okey, tetapi dengan syarat haluan kita sama. Haluan kita sama. Contohnya kita nak pergi ke satu kedai. Okey, saya akan follow jalan ni. Tetapi ada jalan yang kedua. Kamu nak ikut jalan kedua. Tak ada masalah. Saya tak akan paksa ikut jalan ni, tak. Okay, kalau ada jalan ketiga, ikut jalan ketiga. Tak ada masalah. Cuma beza jalan itu senang ataupun susah. Kadang-kadang saya kata, jalan saya ni senang sebab jalan raya. Jalan kamu ni jalan batu. Saya orang tua takut sakit kaki. Tapi kamu orang muda, kamu suka jalan batu. Okey, sebab tak ada orang. Okey, kereta tak banyak apa semua. Tak ada masalah. Ada satu lagi, jalan sungai. Kamu pandai berenang, tak ada masalah. Tapi saya tak pandai berenang, saya tak nak jalan sungai. Saya nak jalan raya. Jadi, ada 3 jalan, tak ada masalah. Sama juga dengan konsep ini. Okey, ini salah satu jalan. Jalan kedua ada, jalan ketiga ada, boleh buat mana-mana. Tak ada masalah. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada yang kedua. 9 darab 1600 gram bahagi 4. Dia nak dalam kg dan juga G. Jadi macam mana nak buat? Okey, kita tengok cara dia tu. Cara yang pertama adalah dia selesaikan dahulu. Dia darab, kemudian lepas dia darab, dia bahagi, kemudian baru dia tukarkan unit itu. Okey, boleh faham? Cara yang kedua adalah, okey, dia terus buat macam ni. Dia buat kaedah macam ni. Okey, cara yang kedua. Saya lebih suka cara yang ni. Dah bahagi potong. Saya guna suka konsep ni sebab bagi saya dia cepat. Macam ini bagus untuk peringkat permulaan. Sebab kamu akan darab dulu. Okey, kamu dah darab dulu, kemudian baru kamu bahagi. Tak ada masalah. Untuk peringkat permulaan bagi saya elok cara macam ni. Tapi bila dah lama-lama, okey, dah lama-lama saya masa macam lambat cara ni, saya suka cara yang ni. Tak ada masalah. Okey, boleh. Okey, tapi kedua-dua cara macam ni ialah dia kena selesaikan dahulu. Okey, selesaikan dulu. Kenapa kena selesaikan dahulu? Sebab kalau kamu tukar dulu yang macam ni, dia jadi susah sikit tau. Boleh juga sebenarnya kadang-kadang buat 1 kg 600 gram. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, kamu darab dengan 9 semua tu, kemudian kamu bahagi. Boleh juga. Tetapi untuk cara macam ni, saya lebih suka cara yang kedua. Dan saya tak suka tukar dulu. Sebab ini dia tukar ni, dia sulit sikit lah. Dia sulit sikit. Okay, macam ni biar kita selesaikan dulu. Okey, itu bezanya. Sebab apa? Sebab dia bagi kg, dia bagi 2 unit. Kalau dia bagi setakat kg dulu, G dulu, tu saya suka tukar dulu. Ni dia bagi 2 unit, saya selesaikan dulu. Kalau saya. Tapi terpulang. Okey? Okey, jadi jawapan dia sama. Kamu akan dapat nilai dia sama. Okey? Kalau tip lain pun, kalau 3600, kalau tip lain, cara dia macam ni. Kamu kena ingat bahawa nilai dia adalah mesti 1000. Bila 1000, dia mesti 3 angka, 3 sifar. Bila 3 sifar, kamu kira 1, 2, 3, dan kamu belah tengah. Kamu akan dapat ini kg, ini adalah G. Itu saja. Itu cara saya lah, cara cepat. Dengan syarat kamu kena faham konsep dia. Okey, 1 kg adalah 1000 G. Okey? Boleh. Okey, seterusnya. Untuk situasi yang ketiga. Okey, dia bagi 18 kg, 30 G, bahagi dengan 5, darab dengan 6, dia nak dalam kg dan juga G. Okey, jadi ini cara dia macam mana? Dia bahagi dulu, kemudian dia darab. Okey, tetapi boleh tak kita nak guna kaedah macam ni? Okey, dia boleh sikit. Dia boleh sebenarnya. Sekejap, saya padam balik. Kalau saya nak guna kaedah potong, dia boleh. Tetapi syarat dia ini, kamu kena betul-betul mahir. Kaedah potong ni, kamu kena betul-betul mahir. Kalau tak mahir nanti dia susah. Okey, bahagi 5 darabkan dengan 6. Okey, ini kamu boleh bahagi. Okey. Kalau kamu bahagi sini 3, sini akan dapat 5, 3 lah.
Okey, 3 kg ni dia akan jadi sini, dia akan jadi 3,000. Okey, 3,000. Bila sini potong, dia akan jadi 6. Okey, ni akan jadi 1 sifar. Oh, maafkan sayanya, saya tersilap tulis. Saya pun dah terkeliru dah. Patut saya rasa pelik je. Okey, dia di sini dia 30, bukan 50. Macam mana lah saya boleh tersilap. Okey, ni 30. Okey, jadi sini dia akan jadi 3,000. Tak, padam sikit. Okay, dia akan jadi 3,000. Dia konsep dia sama je sebenarnya. Cuma dia lebih ni main dengan otak sikit. Ini kamu kira terus kan, kamu tulis, dia nampak terus. Okey. Ini banyak kamu kena main congak. Okey, kena main congak. Okey. Kemudian sini 6, ni akan jadi sifar. Dia akan turun 3, sini akan jadi 6. Okey. Kemudian kamu darabkan guna kaedah bahagi, guna kaedah apa ni, pelangi Ni 18. Okey, selesai yang tu. Jangan kacau. Kemudian yang ni pula, ni 36. Sini yang kedua pula dia akan jadi sifar. Ni 36 sifar. Ini dia akan jadi 36. Okey. Jadi di sini 3 kan? 3 bawa ke sini. Sebab tu dia akan jadi 21. Itu saja. Okey. Ni kaedah dia lah. Dia pelangi. Tapi cara ni kalau kamu dah mahir. Kalau kamu dah mahir boleh guna cara macam ni. Tapi kalau kamu tak berapa mahir, jangan guna cara macam ni. Saya lebih prefer, saya lebih surekan kamu guna cara macam ni. Lebih selamat. Lebih selamat ini kalau kamu dah mahir dan cara ni cepat. Sebenarnya cara ni lagi cepat berbanding dengan cara ni. Okey, dia lagi cepat. Ni kamu akan dapat ni bila tolak 3 sini, dia akan potong 3, sini akan jadi 6, 3, 6. Jadi ni tambah 3, dia akan jadi 21. Ni gram, ini kg. Dia pun samalah. Okey, itu. Boleh? Cara dia macam tu. Okey, kita pergi kepada situasi yang keempat. Situasi keempat sama juga. kg, g, dia nak dalam g. Bila macam ni, nampak bila macam ni, saya suka cara macam ni. Saya tukarkan unit dulu. Tukarkan unit dulu. Okay, dah tukar unit, baru kamu, saya selesaikan dia. Lebih suka. Okey, jadi maksud dia, yang ni lebih mudah lah kalau kamu nak guna cara potong tu. Maksud dia akan jadi, saya tulis kat sini lah. Sini 7,140. Okey, bahagikan darab dengan 3. Bahagikan dengan 9. Dia lebih mudah macam ni. Dia lebih mudah. Macam ni sebab kamu ada kg, g kan. Dia tukar macam tu. Macam ni dia lebih mudah lah. Kamu boleh guna kaedah macam ni. Okey. Kalau kamu dah mahir. Syarat dia kalau dah mahir. Yang pertama mahir sifir. Yang kedua kamu dah mahir bahagi potong semua ni lah. Baru boleh buat. Selagi tak mahir, saya suruhkan kamu buat cara macam ni. Okey. Okey. Tu. Okey, sekilas fakta. Fakta yang kita nak ambil ialah jisim seekor ikan paus 25 hingga 30 tan metrik. Dia punya jisim dia. Okay, 25 hingga 30 ribu tan metrik. Nampak? Seekor ikan paus. Kereta saja pun bukan dalam 1 tan. Lebih kurang ataupun kurang. Kereta 1000 kg kereta. Ni 30, maksud dia 30 kereta. Kamu susun 30 kereta bersamaan dengan seekor ikan paus. Bayangkan dia punya jisim berat dia. Okey, itu selingan. Jadi kita pergi kepada latihan. Bila latihan, kita nak kembalilah. Takut singa ni nampak kita. Kita lari dulu, kita masuk ke rumah. Jom, ikut saya kita pergi ke rumah. Okey, kita dah sampai di rumah. Jom, kita sama-sama kita buat latihan. Okey, kita tengok sini. Yang pertama dia ada bahagi, kemudian dia darab. Dia sama je. Okey, dia nak G. Yang pertama dia nak G, yang kedua dia nak kg dan juga G. Okey, kita buat yang G dulu. Yang G ni tak ada masalah. Okey. Dia darabkan terus. Ataupun saya guna kaedah macam ni lah. Okey. Sebab kaedah yang panjang tu kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey. 9. Ini bahagi dengan 7. Saya guna kaedah macam ni lah. Okey. Jadi kamu nak guna kaedah macam ni, tolong tengok betul-betul. Tolong perhatikan betul-betul. Okey. Sekarang ni 7 dengan 9. 7 darab 1. Okey. 7 darab 1 kamu akan dapat 7. Jadi 9 tolak 7 kamu akan dapat 2. Okey, 23 23 sini. Okey, 23 pula 7 darab 3.
7/3 21. Jadi 23 tolak 21 kamu akan dapat 2. Okey. Kemudian 7/3 kamu akan dapat sifar sini. Okey. Dah selesai, potong sini. Jadi 1/3 darab 9. Okey, jadi 1 darab 9 kamu akan dapat 9. 3 darab 9 kamu akan dapat 27. Nampak cara saya ni? Kemudian 3 darab 9 kamu akan dapat 27. Okey, kemudian kita tambahkan dia. 7, 9 dan juga 11. Jadi jawapan dia adalah 1197 G. Kalau kg, ingat 1, 2, 3 belah tengah dia akan jadi 1 kg 197 G. Itu cara dia. Ya, 1, 2, 3. Kemudian belah tengah. Kenapa? 1000. Ingat 1000 G ada 3 sifar. Okey, cara yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Dia bagi kg, dia nak dalam G. Okey, ini saya guna cara panjang lah. Saya tak nak guna saya potong, saya guna cara panjang. Jadi, cara dia macam mana? Kita bahagikan dulu lah. Okey, kita bahagikan dulu. Sini 3. 9 kg 630 G. Okey, kita bahagikan dulu. 3 darab 3 kamu akan dapat 9. Tolakkan, dia akan jadi sifar. Okey, kemudian kita dah selesai ni, kita boleh potong. Kita pergi pada 630. Jadi 3 darab 2. Dia jangan turun kaedah macam ni dia tak payah turun. Dia habis-habis ni habis dulu. Kalau biasa bahagi biasa dia akan turun kan nanti dulu. Okey, jadi ni dia akan dapat 6. Okey, tolakkan dia akan jadi sifar. Yang ni baru turun. Sebab kenapa dia baru macam tu? Sebab unit dia berbeza. Ini unit kg, ini unit G. Kalau dia dah satu unit tak ada masalah, dia boleh turun. Tetapi kalau unit yang berlainan, kita selesaikan satu-satu dulu. Okey, sini darab 1, 3. Tolakkan, kamu akan dapat sifar. Okey, bila sifar macam ni, kamu naikkan saja ke atas. Okey, dah selesai yang tu. Jadi kamu akan dapat sini adalah 3 kg 210 G. Sekarang ni kita nak darabkan dengan 40. Okey. Jadi sini kamu akan dapat sifar 48. Selesai. Jadi tak G. Sini akan dapat 12 kg. Jadi jawapannya adalah 12 kg 840 G. Okey. Itu saja perkongsian saja untuk hari ini. Harap dapat memberi manfaat kepada kamu dan dapat memberi sedikit ilmu kepada kamu. Kalau banyak, alhamdulillah. Jadi kita akan bertemu lagi di kelas yang akan datang. Itu saja.